ضلالة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah wa ba'd, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi kita izin dan kurnianya dan nikmatnya dan pemberiannya dan perlindungannya kepada kita untuk kita sama-sama masih lagi berada di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala untuk menikmati nikmat-nikmat Allah SWT yang kita tak pernah mampu untuk menghitungnya, untuk kita menghabiskan beberapa sisa kehidupan kita yang Allah bagi kita keizinan dan peluang untuk minta ampun dan bertaubat kepada Allah SWT. Allah bagi kita ruang lagi untuk kita sama-sama memberikan dan membanyakkan manfaat yang boleh datang daripada diri kita dengan izin Allah SWT kepada orang lain. Semoga dengan segala perkara yang Allah izinkan ianya berlaku dari kita untuk kita sama-sama hidup atas muka bumi ini menjadi salah satu sebab juga untuk Allah SWT memberikan rahmat dan inayahnya kepada kita dan Allah masukkan kita semua ke dalam surganya Allah SWT hari akhirat nanti insya-Allah. Hari ini kita berada di muka surat 22. Bila saya sebut muka surat 22, saya guna kitab ni lah. Semua pun dah ni kan. Cumanya kalau ada yang mempunyai terjemahan dalam cetakan yang lain boleh rujuk ikut teks hadis lah. Ikut teks hadis dan tajuk-tajuk yang kita akan belajar dalam setiap sesi insya-Allah. InsyaAllah kita berada di masih lagi bercakap, masih lagi membincangkan, masih lagi cuba untuk faham tentang besarnya dosa meninggalkan solat. Itu sebab kalau kita tengok Allah SWT bagi kita rukhsah banyak dalam bab solat. Jangan tinggal. Kalau susah ada jamak, walaupun tak boleh qasar. Dalam musafir boleh jamak dan boleh qasar. Dalam keadaan hujan pun boleh jamak bagi orang-orang yang pergi masjid dan sebagainya. Masa kita sakit, Allah bagi izin kita untuk kita solat sampai tahap menggunakan isyarat hati ataupun menggunakan hati saja kita tahu rukun kedudukan perpindahan rukun-rukun dalam solat. Janji kita kena juga sembahyang. Jadi kalau siapa-siapa yang tidak solat, cuba ataupun leka tentang solat dan sebagainya, maka itu tidak ada alasan bagi kita untuk kita berhadapan dengan pertanyaan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat nanti, kecuali kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Allah bagi kita kesedaran dan peluang untuk kita terus bertaubat dengan apa yang kita lakukan dari segi dosa dan maksiat. Na'udzubillah. Amin. Moga Allah bagi kita peluang untuk kita bertaubat. Minta Allah jauhkan kita daripada orang-orang yang meninggalkan solat, meleka-lekakan solat, melengah-lengahkan solat. Sebab solat ini meninggalkannya hukumnya dosa besar yang sangat-sangat. Kalau kita tengok hadis-hadis ayat-ayat Quran yang kita dah baca, dan hari ini kita akan masuk lagi kepada hadis-hadis yang diriwayatkan, sebahagian daripada hadis-hadis yang diriwayatkan dalam bab solat, dalam bab solat meninggalkan solat. Besarnya salat itu, arahan untuk kita bersalat. Waqala alaihi salatu wassalam, hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan beberapa lagi imam lain. Hadis-hadis bila kata muttafaqun alaih memang confirm Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan, tapi tidak menafikan ada riwayat-riwayat yang seumpamanya walaupun berbeza sedikit dari segi lafaznya, terdapat juga dalam kitab-kitab hadis yang lain. Nabi kata apa? Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Aku disuruh, aku dituntut. Maksudnya siapa yang tuntut Nabi? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT memerintahkan ke atas Nabi SAW, tapi dalam hadis Nabi kita umirtu, aku disuruh
Aku diarahkan untuk memerangi manusia. Memerangi manusia. Uqatil hatta yashhadu, sehinggalah mereka itu bersyahadah, mengaku, bersaksi. Makanya kalau sekarang dulu terjemahan dulu bersaksi. Sekarang ni kalau kita kata ada orang kata sehingga mereka itu mengaku dengan sesungguhnya pengakuan. Betul juga, tidak ada masalah. Yang pentingnya ia melibatkan amalan hati dan letaknya pengakuan itu di dalam hati. Sehingga mereka bersyahadah, mengaku, menyaksikan ataupun bersaksi ataupun mengaku bahawa tiada Tuhan yang layak disembah selain daripada Allah SWT, dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu Rasulullah, itu pesuruh Allah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqimus salah. Tengok yang kedua, yuqimus salah. Wa yu'tuz zakah, mendirikan salat. Mereka itu mendirikan salat, sehingga mereka itu mendirikan salat. Maknanya kalau kita nak terjemah hadis satu-satu bagi nampak, aku disuruh untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucap 2 kalimah syahadah. Bukan mengucap saja tetapi mengaku. Maknanya dia mengaku, bukannya mengucap yaqulu. Kalau ada perkataan yaqulu, mereka berkata pun dalam hadis, ia membawa makna berkata dan dengan pengakuan di dalam hati. Dia bukan sekadar kata tanpa pengakuan. Dia bukan kata-kata tanpa ada perjanjian di dalam hati. Tapi kalau kat sini hatta yashhadu, maknanya membawa makna sehingga mereka itu mengaku dan bersaksi dari Tuhan yang layak disembah selain daripada Allah Ta'ala, dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu pesuruh Allah. Pertama, aku juga disuruh untuk memerangi manusia sehingga mereka itu mendirikan salat. Sehingga mereka itu mendirikan salat. Dan aku disuruh untuk memerangi manusia. Ini saya terjemah begini bukan sebab mengubah hadis, tetapi wow, kalau tengok ke situ wow, kalau saya belajar bahasa Arab, wa yuqi, wow itu wow ataf. Wow ataf itu maksudnya kalau kita terjemah nak bagi kita kemas lagi pemahaman, nak bagi ada penekanan dekat situ, boleh terjemah macam ni, tidak masalah. Terjemahan dari segi konteks. Dan aku juga disuruh untuk memerangi manusia sehingga mereka itu membayar zakat, mengeluarkan zakat. 3 perkara Allah Nabi sebut di dalam hadis ini. 3 perkara yang Nabi sebut di dalam hadis ini bukan menunjukkan bahawa ibadat-ibadat lain itu tidak penting. Ia penting juga, tetapi ia tidak melibatkan, dia tidak melibatkan apa? Dia tidak melibatkan orang lain mungkin. Okay? Tapi solat itu walaupun dia tidak melibatkan orang lain, tetapi solat itu sendiri dia ada hukum khusus yang lebih tinggi daripada ibadat-ibadat lain. Kalau kita tengok, Nabi tak sebut di dalam ni bab haji, Nabi tak sebut dalam ni bab puasa. Bab puasa itu sirrun bainal ibad, bainal ibad wa bainal rabbi. Kama qala sallallahu, maksudnya puasa itu rahsia di antara hamba dan Tuhannya. Dan haji juga, cumanya kita tak kata, macam saya kata tadi, kita tak kata 2 ibadat dalam Islam ini tidak penting. Ia penting, tetapi Nabi sebut 3 perkara ini menunjukkan besarnya 3 perkara ini dalam kalangan rukun-rukun Islam itu untuk kita sebagai orang Islam ambil berat betul-betul, kena jaga betul-betul yang ni sebab dia warid, terdapat di dalam hadis. Fa idza fa'alu dzalika, apabila mereka melakukan perkara tersebut. Maknanya apa? Bila mereka bersyahadah, bila mereka melakukan salat, bila mereka menunaikan zakat, asamu minni dima'ahum. Mereka telah memelihara darah-darah mereka daripada aku. Kalau terjemah macam ni nampak macam kasar kan? Maksudnya darah-darah mereka terpelihara daripada jadi halal dengan sebab kekufuran. Itu makna dia. Asamu minni dima'uhum. Asamu minni dima'uhum. Mereka memelihara diri mereka daripada halalnya darah mereka. Okey? Wa amwalahum, dan juga harta-harta mereka, illa bihaqqil Islam. Illa bihaqqil Islam maknanya, kalau tengok dekat sini dia kata kecuali perkara-perkara yang termasuk dalam hak agama Islam. Okey? Apa makna dekat situ? Tadi dia kata asamu minni dima'ahum. Maksudnya terpeliharalah, terjagalah, selamatlah darah mereka itu
bila mereka mengucap dua kalimah syahadah, bila mereka mendirikan salat, bila mereka menunaikan zakat, kecuali darah mereka itu halal dengan hak-hak yang lain. Contohnya membunuh, contohnya berzina, contohnya apa lagi kan? Merompak dan sebagainya. Yang membawa kepada hukuman mati. Itu maknanya illa bihaqqil Islam. Nabi taklah detail dalam hadis ini, kecuali Nabi bagi tahu macam tu, semua orang boleh faham berdasarkan tafsir-tafsir syarah kepada hadis ini. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab dan perhitungan mereka itu ke atas Allah SWT. Allah lah yang menghisab mereka. Makanya di dalam hadis ini sebenarnya selain daripada kita belajar dosa-dosa besar, kita mengetahui bahawa meninggalkan solat itu dosa besar. Kita bukan sekadar nak belajar tentang perkara itu, tetapi kita juga kena faham tentang ada beberapa hadis yang sebenarnya bagi orang-orang yang anti ataupun sering untuk menyerang Islam akan mencari hadis-hadis yang sebegini untuk memperlihatkan bahawa Islam itu teroris, Islam itu ganas, sebab bercakap tentang darah, bercakap tentang bunuh dan sebagainya. Yang pertama, kita tengok siapa yang belajar hadis sebenarnya, siapa belajar bahasa Arab sebenarnya, uqatil, perkataan uqatil bukan membawa makna membunuh. Memerangi. Walaupun memerangi itu konteksnya boleh membawa kepada pembunuhan, tetapi memerangi tidak semestinya membawa kepada bunuh. Memerangi ini mungkin dalam bentuk yang menggambarkan satu keadaan Nabi dan orang Islam perlu agak tegas di dalam perkara ini. Kena tegas. Itu sebab di antara sifat Nabi dengan orang kufar, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Asyidda'u 'alal kuffar, syadid, firm, tegas dengan orang-orang kufar. Tidak boleh tolak ansur dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah, perkara-perkara yang berkaitan dengan asas-asas dan dasar-dasar utama di dalam Islam. Tak boleh ambil sambil lewa. Jadi uqatil dia bukan membawa makna bunuh, tetapi membawa makna memerangi. Lepas tu kalau kita tengok an-nas, itu sebab ulama kata hadis ini menunjukkan bahawa lebih kepada orang-orang kufar yang menghalang orang daripada mengucap dua kalimah syahadah. Sebab orang kufar bila dia tak suka orang masuk Islam, orang ikut Nabi Muhammad SAW, dia akan menghalang. Dia akan wasaddu an sabilillah. Mereka akan menghalang daripada jalan-jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa cara sekalipun. Bagi orang-orang pula yang tidak membayar zakat, mereka menjadi satu punca kepada orang lain juga tidak membayar zakat. Orang ni tak bayar zakat, ni pun bolehlah tak bayar zakat. Jadi Islam nak menghalang daripada wujudnya elemen-elemen ataupun parasit-parasit di dalam masyarakat yang membawa kepada tidak patuhnya ramai orang-orang Islam terhadap nak mengamalkan dan mematuhi arahan-arahan Islam. Jadi dekat sini dia bukan membawa makna bunuh terus. Okey, pertama dia ada peringkat-peringkat dia. Yang kedua, uqatil tidak membawa makna bunuh terus, tetapi dia membawa makna memerangi. Tetapi jika orang-orang itu tidak Islam yang pertama, kemudian memerangi Islam balik, dia termasuk dalam kafir harbi, maka ia termasuk di dalam kategori boleh diperangi dan dibunuh. Itu dari segi konteks memelihara agama, memelihara kesucian agama, memelihara kebajikan orang Islam itu sendiri. Okey, dia bukan simply kita boleh bertolak ansur dalam semua perkara, kecuali kita disuruh untuk tegas dan juga berakhlak baik dengan orang Islam dan juga orang yang belum lagi Islam. Dia ada banyaklah konteks dekat situ, tapi hadis ini bukan membawa makna bunuh terus. Okey. Jadi ini di antara hadis yang memang orang sebut bahawa Islam itu nampak macam ganas. Jadi kita sebagai orang yang belajar hadis, bahawa kita kena bagi tahu hadis ini tidak membawa makna membunuh, tetapi ia membawa makna memerangi, berdakwah supaya mereka mengucap dua kalimah syahadah, berdakwah supaya mereka itu mendirikan salat, berdakwah supaya mereka itu membayar zakat. Okey.
Maka ada banyak lagi perbahasan-bahasan tentang hadis ni, kita tak nak panjang sangat, cukup dengan ringkasan yang sebegitu untuk kita memahami konteks hadis ini. Okey? Kalau ada soalan boleh tanya soalan. Memelihara darah dan harta, macam mana harta dipelihara? Adakah ia terkait dengan solat atau hanya zakat? Okey. Memelihara darah. Memelihara darah ini kalau dalam konteks maqasid syariah, dia ada memelihara agama, memelihara nyawa. Memelihara nyawa itu memelihara darah lah. Lepas tu dia masuk dalam hifzul mal. Hifzul mal ini kalau kita bercakap secara holistik dalam syariat Islam itu, ia adalah termasuklah yang pertama, larangan mencuri. Larangan mencuri itu untuk kita menjaga harta orang lain. Okey? Menjaga harta, tak kira secara umum menjaga harta, larangan mencuri. Lepas tu hukuman potong tangan kepada mencuri itu extended level untuk memelihara harta juga. Kalau ada hukuman saja tapi tak ada punishment, dia agak tidak lengkap. Jadi Allah yang Maha menjadikan, dalam konteks hadis tadi, zakat, kan kalau tengok zakat ini sebenarnya, harta ni, zakat itu sendiri kalau tengok dalam satu hadis, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, dalam satu hadis. Zakat harta ini, zakat ini adalah konteksnya bila Allah bagi rezeki kepada orang lain, sebab rezeki tak sama. Itu sebab bila Abu Bakar naik menjadi khalifah, di antara perkara yang disebut dalam khutbah yang awal adalah dia akan ambil harta daripada orang kaya, mengembalikannya kepada orang miskin. Jadi bila harta itu tidak dikembalikan kepada orang miskin, dia tidak terpelihara, dia akan jadi pemborosan, dia akan jadi pembaziran dan sebagainya. Okey, dalam konteks hadis tadi itu, dalam bab zakat begitulah lebih kurang. Okey. Lepas tu zakat pula dia terlibat dengan pengumpulan dan pembahagian zakat itu sendiri kepada asnaf-asnaf zakat. Banyaklah konteks yang kita boleh faham daripada hadis tadi tu. Okey. Jadi dia kata kat sini, tengok balik. Okey, wa yu'tu zakah asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Dengan mereka telah, sebab bila qital, ini satu lagi perkara konteks yang kita boleh faham. Bila berlaku peperangan, bila mula dengan muqatalah, dia boleh, macam saya bagi tahu tadi, muqatalah, memerangi, dia boleh membawa kepada bunuh. Dia bukan boleh pergi bawa pedang pergi bunuh terus. Okey. Tapi kalau berlaku peperangan di antara orang muslimin dengan orang kufar, maka bila berlaku peperangan, pernah dengar tak cerita ghanimah? Pernah dengar tak cerita ghanimah? Ghanimah ini adalah harta rampasan perang. Jika orang Islam menang dalam peperangan, dia ada ghanimah, dia panggil ghanimah. Ghanimah ni dia kena bagi-bagilah ikut pembahagian dalam syariat Islam lah. Jadi ghanimah ini adalah harta rampasan perang daripada orang kufar. Jadi kalau berlaku peperangan di antara orang Muslim dengan orang kafir, ada harta rampasan perang itu, maka disebabkan dia kufur, harta dia tu dapat kepada orang Islam. Boleh faham tak? Maksudnya konteks ni dia banyak sebenarnya. Kalau kita bercakap dari segi konteks zakat itu sendiri di kalangan, maksudnya peredaran, berlegarnya harta itu secara pengurusannya yang baik dalam kalangan orang Islam tu satu hal. Yang keduanya, bila orang yang ingkar untuk membayar zakat sehingga diperkuatkan lagi serangan enforcement, penguasaannya pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, tentang orang-orang yang tak bayar zakat ni boleh melakukan peperangan sehingga mereka itu diisytiharkan kufur, sebab mereka bukan tak bayar zakat sebab tak ada duit, tetapi ingkar terhadap arahan Allah SWT. Bila ingkar, dia terkeluar daripada Islam. Bila terkeluar daripada Islam, bila berlaku peperangan, maka dia ada ghanimah. Maka harta mereka, orang yang kufar itu tidak terselamat, tidak terpelihara dan dapat kepada orang Islam untuk dibahagi-bahagikan. Itu di antara konteks-konteks yang kita boleh faham lah. Jadi jaga betul-betul syahadah, jaga betul-betul salat, jaga betul-betul zakat. Sebenarnya kita dah masuk bab zakat kan. Sebenarnya bab zakat sebenarnya dosa membayar zakat, kita akan masuk pada dosa besar yang kelima. Tapi tak apalah, nanti masuk dosa besar yang kelima nanti dia laju sikit lah, harapnya lah. Okey, jadi boleh faham itu konteks dia lah. Okey, lepas tu kita teruskan lagi kepada hadis yang seterusnya, bila Nabi kata an Abi Sa'id Al-Khudri, an Abi Sa'id wa an Abi Sa'id anna rajulan qal
Ya Rasulullah, ittaqillah. Faqal, wailak, alastu ahaqqu ahlal ardi an attaqiyallah? Faqala Khalid bin al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu, ala adribu unuqahu ya Rasulullah? Faqala la, la'allahu an yakuna yusalli. Muttafaqun alaih. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Menarik Tengok daripada Abi Sa'id Al-Khudri, seorang lelaki berkata kepada Rasulullah, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang lelaki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara ini kalau pesanan itu datang di kalangan kita sebagai orang biasa ni kan, selain daripada Nabi yang tidak maksum, maka memang kita okey untuk terima perkara itu, teguran itu. Jangan pula bila orang kata takutlah kamu kepada Allah Ta'ala, aku takutlah ni. Tak, kita diam je. Banyak benda bila orang tegur sebenarnya bukan bermakna kita buat. Tetapi ia adalah satu perkara yang berkaitan dengan tazkirah, peringatan sesama Muslim. Jangan terlalu selalu sangat, takut dia jadi bebelan. So jadi berdakwah, teguran, nasihat itu perlu ada senggang waktunya, kecuali ada perkara yang berkaitan dengan nahi mungkar. Tetapi kalau tak ada nahi mungkar, amar makruf saja, perlu ada senggang waktunya, kena ada teknik-teknik tertentu supaya dakwah-dakwah dan nasihat kita tidak terlalu melampau hingga membuatkan orang rasa ia sebagai satu bebelan dan orang cemuh nak tengok dan nak dengar apa yang kita bagi tahu. Jadi kalau tengok kat sini tentang takutlah kamu kepada Allah Taala, bila dia kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi ni sifatnya apa? Sifatnya maksum, terpelihara daripada dosa. Terpelihara daripada dosa. Walaupun di sana ada orang kata kalau Nabi itu terpelihara daripada dosa, kenapa Allah tegur dia bila Abdullah ibni Ummi Maktum, seorang yang buta, datang dekat dia dan dia berpaling masa ketika itu dia berhadapan dengan pembesar-pembesar Quraisy dan dia berharap sangat-sangat pembesar-pembesar Quraisy itu kembali kepada Islam, menerima Islam. Datang pada ketika itu Abdullah ibni Maktum yang buta dan dia memalingkan muka dia sehingga turunnya ayat Allah SWT, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, sehinggalah beberapa ayat selepas itu. Okey, jadi ulama kata ini bukan dosa, ini kesilapan yang Nabi terbuat dalam keadaan dia tak tahu dan Allah menyelamatkan dia. Maksudnya Nabi ini Allah tidak biarkan kesilapan itu berada pada diri Nabi SAW. Bila jadi je Allah turunkan. Kenapa tak? Bila jadi je Allah terus turunkan ayat membetulkan Nabi. Kalau kita, wahyu tak turun dekat kita. Kalau kita tak ada orang tegur, kita terus buat dosa, kita terus buat salah, kita terus buat silap. Kalau kita tak sedar, kita terus juga buat silap. Tak ada bila kita, kamu jangan lewat semayang, orang mari tegur. Lepas tu kita terus berubah. Tak. Pertama dengan hati kita tu sendiri, orang mari tegur pun kadang-kadang kita belum tentu lagi nak dengar. Itu beza maksum dengan manusia yang tidak maksum. Jadi kita kena faham konteks maksum dan terpelihara Nabi SAW itu daripada dosa itu. Okay? Jadi bila dia berkata, seorang lelaki ni berkata kepada Nabi SAW, takutlah kamu kepada Allah. Maka Nabi kata dekat dia, alangkah malangnya kamu. Maksudnya, macam takkan kamu tak tahu. Dan macam itulah konteks dia begitulah. Macam Nabi tak kata tapi wailak ni agak tegas sikit daripada cakap-cakap biasa. Maksudnya nak bagi tahu kata tak patutlah kamu kata kat aku macam tu. Nabi boleh tak kata macam tu? Kalau kita lah orang kata kat kita takutlah kamu kepada Allah Azhar. Lepas tu saya kata mana boleh cakap macam tu kat saya? Saya cuba untuk takut ni. Tak boleh. Kita tak boleh cakap macam tu. Sebab kita memang tahu dah kita banyak dosa. Semoga Allah ampunkan kita semua. Tapi Nabi boleh tak cakap macam tu? Nabi boleh cakap macam tu. Sebab apa? Sebab Nabi maksum. Nabi tidak terlibat dengan dosa, tidak berdosa, terjamin masuk syurga. Dan Nabi itulah sebaik-baik qudwah ataupun ikutan. Lepas tu Nabi kata, alastu ahaqqu ahlal ard an attaqiyallah. Adakah tidak aku ni ahli dunia, ahli bumi yang paling berhak untuk aku takut kepada Allah Ta'ala. Maknanya nak bagi tahu dekat dalam hadis ini, adakah bukan aku orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Faham tak? Jadi Nabi nak tanya balik supaya orang tu faham tentang
konteks Nabi itu. Beriman dengan Nabi itu bagaimana? Nabi itu siapa? Maksum ataupun tidak? Apa yang membezakan Nabi dengan manusia biasa? Jadi Nabi menegur lah. Nabi menegur. Bukan marah. Tapi Nabi menegur perkataan seorang lelaki yang berkata kepada Nabi SAW itu. Maka Khalid bin Walid, tengok dalam Islam, dalam sejarah Islam, ada beberapa karakter, ada beberapa figura di kalangan para sahabat, contohnya Sa'ad bin Abi Waqqas, Ali bin Abi Talib, Khalid bin Walid, Hamzah bin Abdul Muttalib, contohnya Umar Al-Khattab, Muawiyah bin Abi Sufyan, contohnya kan. Jadi mereka ini karakter mereka ni garang, bengis, tegas. Jadi mereka ini kalau silap-silap hari bulan dia akan minta. Tapi bagusnya para sahabat yang begini, yang garang ini, yang bengis ini, mereka walaupun bengis mereka minta izin. Kalau Nabi ada masa tu mereka minta izin daripada Nabi SAW. Bukan pergi buat terus, tak. Cuba tengok apa Khalid bin Walid ni di antara singa-singa Allah SWT di medan-medan peperangan. Okey, apa Khalid bin Walid dia kata? Ala adribu unuqahu ya Rasulullah. Boleh tak aku nak pancung ataupun aku nak pukul tengkuk dia ni ya Rasulullah? Boleh tak? Dia tanya Nabi, dia bukan walaupun dengan garang dia tu, adanya Nabi, ada adab dia dengan Nabi, dia bukan terus pergi buat. Tidak. Dia bertanya kepada Nabi SAW, boleh tak? Tapi pertanyaan dia tu sendiri menampakkan dia tu garang. Pertanyaan dia tu sendiri menampakkan dia tu tegas, bengis orangnya. Maka kalau kita tengok dalam sejarah-sejarah Islam, Nabi tak marah orang-orang macam ni. Nabi tak marah karakter-karakter orang-orang yang garang di kalangan para sahabat ini, sebab memang manusia itu karakter dan sifatnya berbeza-beza. Jadi Islam datang bukan nak menghilangkan karakter ini secara terus, sebab dia ada pro and con dia dalam perjuangan Islam. Jadi Nabi asuh, Nabi tegur, Nabi bagi motivasi, Nabi bagi dia tenang. Itu cara Nabi mendidik para sahabat yang garang-garang ni. Para sahabat yang slow sikit, bukan slow maksudnya tidak garang, Nabi bagi motivasi supaya jadi berani di medan perang. Supaya yakin dengan kehendak Allah Ta'ala dan ketentuan Allah Ta'ala. Begitulah Nabi mengasuh dan mendidik para sahabat. Bila Khalid bin Walid tanya Rasulullah SAW begitu, Nabi kata, lah, jangan pukul, jangan pancung, jangan pukul tengkuk dia. La la'allahu ayyakuna yusalli. Betul, darah pejuang. Tu darah pejuang. Dia ada orang Melayu pun ada jenis gitu juga, tapi kadang orang Melayu ni kedai-kedai dia tak tentu hala. Kadang-kadang bila orang tanya je, kereta kat siapa kat tepi jalan tu? Dia kata, kereta aku, kenapa? Padahal bukan kereta dia pun, kerana suka gaduh. Saya suka cari pasal. Ada juga orang-orang macam tu. Moga kita ni Allah jagalah. Tapi kita bukan kita menghukum, tetapi nak cerita karakter begitu ada dalam masyarakat. Karakter begitu ada dalam masyarakat. Cuba kita kena asuh. Ada gunanya mereka ini. Kaki gaduh. Ada gunanya mereka ini. Mereka ini bila salih, macam Hamzah kan? Umar Al-Khattab, masa mereka kufur dulu, masa mereka kafir dulu, orang Islam pun takut. Tapi bila mereka masuk Islam, mereka menjadi pahlawan, banyaknya wilayah-wilayah Islam terbuka dan banyak peperangan-peperangan yang mereka ketuai dan menang. Maka ini di antara perkara yang baik di kalangan makhluk Allah Ta'ala yang Allah jadikan berbeza-beza ini. Lepas tu Nabi kata apa? Lah, jangan. Manalah tahu, saya bagi terjemahan ni, bagi terjemahan kampung supaya faham. Manalah tahu mungkin kok dia tu adalah orang yang solat. Kalau dia ni orang yang solat, kalau kamu maksudnya, kalau dia ni kalangan orang yang solat, kalau kamu pancung kepala dia, pukul dia, dosalah. Sebab bila orang yang solat ini terpelihara darah mereka dan harta mereka, seperti mana hadis yang atas tadi. Nampak tak? Jadi Nabi tak bagi, walaupun soalan itu soalan yang seolah-olah macam memperlekehkan Nabi SAW, memperlekehkan kredibiliti dan sifat maksumnya Rasulullah SAW. Tetapi dengan sebab dia, Nabi tak confirm tau, Nabi tak confirm mungkin dia la'allahu ayyakuna yusalli. Kalau tengok dekat terjemahan dalam kitab ni, sebenarnya kalau siapa perasan dia ada terjemahan yang tidak lengkap sebenarnya. Kalau tengok muka surat 223 tu, dekat baris yang ketiga tu dia kata paling berhak untuk bertakwa kepada. Nampak tak? Jadi kepada apa sebenarnya? Bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Jadi dia tak cukup. Saya tengok tu dia macam tak cukup.
alangkah malangnya kamu, bukankah aku orang yang paling berhak untuk bertakwa kepada dalam kalangan. Okey, jadi bertakwa kepada Allah SWT. Jadi betul, tambahlah sikit kat situ, tambahan perkataan tu supaya lengkap terjemahan dia. Okey, jadi itulah perkara yang disebut di dalam hadis ini, menunjukkan bahawa dengan walaupun Nabi tak confirm, Nabi risau takut pukul, diberi izin untuk pukul, tapi Nabi tak pernah bagi izin untuk pukul kecuali memang dalam peperangan tu memang izin umum lah dalam peperangan. Tetapi banyak keadaan bila Nabi diminta untuk daripada para sahabat yang garang-garang ni untuk pukul ke apa, Nabi akan selalu kontrol kemarahan mereka. Nabi ajar mereka calm down, tenang dan sejuk. Jangan gopoh kapal, jangan marah, sabar banyak. Okey. Jadi itulah yang disebut bahawa solat itu sebenarnya memelihara pemilik solat itu, maksudnya orang yang bersolat itu daripada darah dia, harta dia itu tidak selamat. Okey. Dan hadis yang seterusnya, setakat ni saya rasa tak ada soalan. Okey, hadis yang seterusnya kita tengok lagi. Nabi kata apa? Daripada ini dalam dalam sahih, dalam Musnad Ahmad, dalam Musnad Ahmad, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man lam yuhafiz ala salati lam yakun lahu nur wala burhanun wala najatun wa kana yaumal qiyamati min ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Laisa isnaduhu bidzalik. Ubay bin Khalaf. Okey. Jadi dalam hadis ini Imam Zahabi buat mari, dia kata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok takhrij dekat sini, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal di dalam musnad dia, dan Imam Ad-Darimi di dalam kitabnya Ar-Raqaiq, dalam kitab Ar-Raqaiq oleh Imam Ad-Darimi, lepas tu oleh Imam Al-Munziri dalam At-Targhib wa Tarhib, At-Tabrani juga dalam Al-Kabir wal Awsat, Ibn Hibban juga meriwayatkan hadis yang sama di dalam Sahih Ibn Hibban. Jadi hadis ini sahih. Jadi hadis ini boleh dijadikan sandaran dan pegangan dan hujah. Okey. Apa dia? Nabi kata, man lam yuhafiz, siapa-siapa yang tak jaga solat, lam yakun lahu nur, tidak ada baginya cahaya, tidak ada baginya burhan, keterangan, wala najaz. Burhan ini keterangan yang akan membantu dia, hujah. Pada di hari akhirat nanti banyak datang dalam bentuk syafaat, dalam amalan kita datang dalam bentuk yang macam mana. Itu semua gambaran-gambaran yang terdapat dalam hadis-hadis tentang keadaan kita di hari kiamat. Dalam kubur lagi ada soal mungkar nakir, okay? Ada cerita amalan baik dan jahat juga. Ini burhan, okay? Penerangan, keterangan, hujah yang datang membantu kita dengan izin Allah SWT. Segala benda tu datang dengan izin Allah SWT. Tiada ada cahaya bagi ni. Tak kira lah cahaya itu orang cakap. Kadang-kadang orang cakap bila tengok orang yang sembahyang, dia nampak. Wallahualam macam mana orang melihat. Tapi kalau ianya terzahir pada sesetengah orang diberikan izin oleh Allah Ta'ala untuk melihat orang yang solat itu mukanya nampak bersih dan bersinar, itu wallahualam itu baginya kelebihan yang Allah bagi pada seorang itu. Kalau ada orang kata aku tengok muka dia bersih je, memang dia tahu orang tu solat. Mungkin bila tengok tenang je, bila ada orang mari kawan dia kata aku nampak macam biasa je, tak kira lah. Kalau dia nampak macam biasa, kita nampak macam orang tu, kita tahu dia baik, dia solat, kita nampak muka dia tenang dan terang, itu apa yang kita rasa supaya Allah bagi kita motivasi untuk kita jadi macam dia juga, kuat solat, menjaga solat, tidak lalai dan leka dalam solat. Okey, wala burhan wala najat, dan tidak ada pelepasan daripada api neraka. Okey, siapa yang tak jaga solat. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun, dan hari kiamat nanti ma'a Qarun. Hari kiamat nanti ma'a Qarun. Dengan siapa? Dengan Qarun. Kalau tengok dekat satu hadis ini, dia kata wa husyira. Kalau tengok dalam satu hadis yang lain lagi, lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nur wala burhan wala najatun wa husyira yaumal qiyamati ma'a Fir'aun. Kalau tengok dekat sini dia kata burhan ay hujjah.
Macam saya kata tadi, burhan hujjah, hujjah yang nyata. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang kita baca dekat kitab ni, dia kata wa kana yaumal qiyamati ma'a fir'aun ma'a qarun. Dia kata pada hari kiamat nanti akan bersama dengan Qarun. Dekat sini dia sudah dia tulis Qarun dulu. Okey, wa fir'aun wa haman. Dalam riwayat yang lain, yang dalam riwayat Ahmad juga, Ibn Hibban, Tabrani juga, dengan perbezaan beberapa susunan lafaz hadis itu. Maknanya kalau ada mari dengan susunan Qarun dulu ke, Fir'aun dulu ke, tak apalah, sebab memang ada ikhtilaf, memang ada perbezaan dari segi lafaz hadis itu sendiri. Tetapi hadis itu adalah disebutkan Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf. Dalam riwayat lain dia kata wa husyira yaumal qiyamah. Dihusyir, dihimpun. Mungkin ada soalan, sebenarnya jamaah ini, jamaah menghimpun, jamaah himpun. Tapi kalau husyira, himpun halau, ataupun himpun dibuatkan orang itu bergerak. Contohnya kita macam kita kumpul orang dekat dalam dewan, tapi kita tak panggil husyira fil qa'ah, kita tak panggil menghimpun apa husyira. Kita tak guna perkataan hasyara. Mahsyar itu sebab kat mahsyar nanti kita bukan berhimpun saja, kita bergerak sana sini dan sebagainya, ada proses timbangan amal dan sebagainya. Kita bukan berhimpun saja, itu panggil mahsyar, tempat perhimpunan yang ada aktiviti. Tapi kalau perhimpunan dihimpun satu tempat, dia panggil jamaah. Kalau macam meeting, dia panggil ijtima'. Meeting dia panggil ijtima'. Sebab orang meeting mana ada bergerak-gerak. Lepas meeting dekat dewan ni, sambil-sambil meeting pergi ke apa, kafe. Lepas sambil-sambil meeting pergi taman, tak ada. Okey, itu beza di antara jamaah wa husyira. Itu sebab dalam satu riwayat yang lain dia kata husyira, dihimpun dan diarahkan bergerak secara beramai-ramai itu di hari kiamat ini dengan siapa? Dengan Qarun. Kita pun tahu Qarun ni siapa? Kita tahu Qarun ni siapa? Maksudnya simbol ataupun ikon orang kaya yang jahat. Orang kaya yang kedekut, orang kaya yang jahat, orang kaya yang fasik, orang kaya yang taghut, yang zalim. Itulah Qarun. Satu ikon yang kita sendiri cemuh dan cuak nak fikir kalau kita tergolong dengan orang-orang yang begitu, na'udzubillah. Qarun wa Haman. Haman ni siapa pula? Haman ini siapa pula? Haman ini memang ada diriwayatkan di dalam disebut di dalam Quran. Wa Qaruna wa Fir'auna wa Haman wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinat fastakbaru fil ard wa ma kanu sabiqin. Mereka takabur. Allah sebut tiga ikon ini. Tiga jenis orang, Qarun, Fir'aun dengan Haman. Ada yang kata di antara tafsirnya mengatakan Haman ini adalah wazir Fir'aun. Wazir ni menteri lah, menteri kanan lah kita kata, menteri kanan Fir'aun pada zaman pemerintahan. Fir'aun ni sebenarnya nama ke gelaran? Fir'aun ni nama ke gelaran? Fir'aun ini adalah gelaran sebenarnya, dia bukan nama. Itu sebab siapa-siapa yang rajin tengok The Mummy The Return ke apa ke, ada nama-nama Fir'aun, Ramses apa semua tu kan, itu nama-nama Fir'aun. Fir'aun itu adalah gelaran bagi pemerintah Mesir. Macam saya sebut hari itu, macam Najasyi gelaran bagi pemerintah ataupun raja yang memegang singgasana Habsyah, Ethiopia. Tetapi masa zaman para sahabat Nabi SAW berhijrah ke Habsyah itu, nama Najasyi itu adalah Ashamah, yang dikata riwayatkan Muslim masuk Islam. Begitulah Fir'aun wa Haman. Fir'aun dengan Haman memang mingle, sama-sama. Fir'aun memang kita pun tahu dah, memang jahat sangat-sangat. Ibnu Katsir dia kata fi ghayatil utu ila istikbar, dia kata. Imam Ibnu Katsir dia kata tentang Fir'aun, bila Allah kata dekat Nabi Musa dengan Nabi Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Pergilah kamu wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun, faqula lahu, sesungguhnya dia tu dia tu jahat, dia tu zalim. Faqula lahu qawlan layyina wa qula lahu qawlan layyina. Katakanlah dia, cakaplah dengan dia
cakap yang lembut-lembut. Allah suruh Nabi Musa dengan Nabi Harun cakap lembut-lembut dengan Firaun. Tak apalah, itu arahan Allah SWT, dan sebenarnya memang kita kena cakap lembut-lembut. Kalau kita cakap kasar-kasar pun sekali lagi macam-macam cerita pula, sebab orang bila cakap kasar dengan orang yang besar-besar ni, dia ada ego dia. Bila dia ada ego, bila dia marah orang besar-besar, dia tak sama dengan marah orang kecil, orang rakyat. Kalau rakyat marah, dia bukan ada tentera, dia bukan ada askar, dia bukan ada helikopter. Tapi kalau kerajaan, orang besar-besar marah, dia ada bomba, dia ada tentera, dia ada water cannon, dia ada jet pejuang. Jadi mudarat dia, musibahnya lebih berat. Jadi Allah suruh dia cakap pelan-pelan dengan Firaun. La'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Moga-moga dia itu ingat dan takut. Maka ini cerita Firaun, dan Firaun ini sendiri Allah cerita dalam Al-Quran, bila dia dekat akhirat nanti duduk dalam neraka, Allah kata dzuq innaka antal azizul hakim, rasakan. Bila rasakan siksa neraka ini, sesungguhnya kamu dekat dunia dulu kata kamu maha kuat, maha bijaksana, kan? Sekarang rasakan balasan dan siksaan api neraka pada hari kiamat nanti. Allah menceritakan tentang peristiwa yang akan berlaku pada hari kiamat nanti tentang Firaun. Maka orang-orang yang tidak menjaga solat pada hari kiamat ini nanti akan diletakkan di dalam kumpulan Firaun, Qarun dan Haman, berjalan bersama-sama dengan mereka pada hari akhirat dekat mahsyar nanti. Dan dengan siapa seorang lagi? Ubay bin Khalaf. Kenal sikit Ubay bin Khalaf ni siapa dia? Dia bukan Abdullah ibn Ubay. Jangan bertukar. Abdullah ibn Ubay lain. Ubay bin Khalaf ni lain pula. Ubay bin Khalaf ini dia memang pernah dengar tak siapa yang seksa Bilal bin Rabah? Siapa yang seksa Bilal bin Rabah? Yang seksa Bilal bin Rabah adalah Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf. Yang mana Abu Bakar As-Siddiq membeli Bilal bin Rabah ini untuk membebaskan Bilal bin Rabah. Abu Bakar tak minta pun Bilal bin Rabah kerja dekat rumah Abu Bakar As-Siddiq. Dia terus menjadi tukang azan Rasulullah SAW. Itu di antara infak dan kerja baik Abu Bakar As-Siddiq. Maka Ubay bin Khalaf ini adalah saudara, adik-beradik kepada Umayyah bin Khalaf. Jadi Ubay bin Khalaf ini adalah salah seorang daripada kepala Quraisy. Okey. Ubay bin Khalaf ini dia terbunuh di dalam peperangan Uhud. Ubay bin Khalaf ini terbunuh dalam peperangan Uhud. Banyaklah kalau cerita tentang Ubay bin Khalaf, cerita dengan Umayyah bin Khalaf dan sebagainya. Perang Uhud bila? Pada tahun ketiga Hijrah. Okey. Siapa yang bunuh Ubay bin Khalaf? Siapa yang bunuh Ubay bin Khalaf? Ubay bin Khalaf Nabi Muhammad SAW sendiri yang bunuh di dalam peperangan Uhud. Nabi sendiri yang bunuh Ubay bin Khalaf dalam peperangan Uhud. Itulah Ubay. Maksudnya kalau orang lain yang bunuh dia memanglah kafir juga, tapi kita kata kafirlah. Tapi kalau Nabi sendiri yang bunuh dalam peperangan Uhud, maknanya kalau tidak, kenapa dalam hadis ni disebut di antara yang diletak bersama-sama dengan Haman, wa Fir'aun, wa Qarun? Dahlah pertamanya bukan isu bunuh tu saja, tetapi apa yang Ubay bin Khalaf buat semasa dia kufur, merasakan bahawa mereka perlu memerangi Rasulullah SAW dan mengajak orang lain juga supaya tidak ikut Nabi SAW. Jadi tengok gambaran yang Nabi bagi tahu di dalam hadis ini tentang orang-orang yang meninggalkan solat. Semoga kita tergolong dalam kalangan orang-orang yang soleh, mendapat pertolongan dan bantuan Allah SWT pada hari kiamat, di hari mahsyar nanti, insya-Allah. Dalam buku ni ada beza sikit. Apa dia? Boleh kongsi ke puan admin? Apa dia yang bezanya dalam buku ni? Buku mana tu? Buku mana tu? Boleh share ke? Okay. So Imam Az-Zahabi dia kata kalau boleh share burhanan. Okey, burhanan dia kata apa? Apa maksud burhanan? Maksudnya dengan alif ke apa? Okey. Boleh teruskan kalau boleh tulis.
isnad Imam Az-Zahabi dia kata sanadnya, dia kata lam yakun lahu nurun ke nuran. Biasa kalau ikut kaedah Arabnya nurun wala burhanun wala najatun. Wa ataf itu dia mengikut-ikutlah. Kita tengok sini wala burhan wala najatullah. Walam takun lahu nuran wala najatan wala burhanan. Okey, saya tengok dalam Ad-Durrul Mansur pula, maksudnya dia ada riwayat. Dua-dua tu boleh berlaku ikut takdir, walaupun kita belajar, kalau siapa belajar nahwu, mana pula boleh pula baris atas, baris depan. Mesti salah satu je yang betul kan? Tak. Dalam bahasa Arab dia ada takdir-takdir dia yang boleh kita katakan, oh yang ni dibacakan baris di atas dengan sebab takdir dia begini. Boleh baca baris di hadapan disebabkan takdirnya begini. Tapi bukan semua keadaan macam tu. Saya tengok sekejap dalam Durrul Mansur ini. Dalam riwayat ini pun dia kata lam yakun lahu nurun wala burhanun. Baguslah siapa yang dapat kesan ni, saya pun tak perasan sebab saya duk tengok dekat skrin yang saya share ni. Tapi dekat dalam riwayat-riwayat lain, buku, saya buka satu lagi buku yang saya guna juga. Saya tengok dia guna mansub baris di atas ataupun baris di hadapan. Kejap Okey. Lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun. Jadi saya tak pasti buku ini dia ambil daripada mana dia punya. Ada. Okey, fi walam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan. Dalam beberapa riwayat lain, ada. Betul, ada. Jadi tak apa, sandaran kepada terjemahan buku ni ada sandarannya insya-Allah. Okey, boleh. Tapi maknanya lebih kurang, maknanya sama je. Okey, makna dia sama je. Dua-duanya. Terima kasih sebab tanya. Jadi kita dapat banyak ilmu insya-Allah. Jadi kita ni tidaklah duk kata kita je betul. Ada orang lain lagi betul. Ada kitab-kitab lain. Tapi dengan syarat ada hujah. Dengan syarat ada sumber. Belajar untuk kenal pasti sumber. Kalau tak ada sumber, tak payah sebar pun tak apa. Kalau ada sumber, sebar lagi bagus supaya kita bercambah lagi ilmu itu. Okay? Makin tinggi umur, makin kita kena faham lebih daripada orang-orang muda. Kalau tidak, apa guna umur kita banyak tapi kita harapkan orang muda je untuk faham. Cuma kalau kita rasa lambat sikit tu tak apa, tak ada masalah. Kita cuba untuk faham lebih. Supaya kita yang berumur lebih daripada 40 tahun ni insya-Allah lebihlah matang dari segi ilmunya, perbahasannya berbanding dengan budak-budak muda, supaya kita dapat jadi contoh yang baik kepada mereka insya-Allah. Okey, lepas tu kita pergi kepada hadis yang seterusnya. Okey, pergi hadis yang seterusnya. Wa hadhihi nusus tusy'iru bi kufri tarikis salah. Okey, dan hadis-hadis ini, kesemua dalil-dalil ini yang disebutkan sebelum ini menyatakan hukum kufur kepada yang meninggalkan salat. Menyatakan hukum kufur. Kita nampak hukum dia tu, dia selari dengan syahadah dan sebagainya. Jadi dia menunjukkan hukum kufur bagi orang yang meninggalkan solat. Walaupun di sana perbahasannya kita dah sebut dah sebelum ni, saya tak ingat dalam grup ni ke tak, bahawa orang yang ulama ijma', siapa yang meninggalkan salat dengan sebab jahad, dengan sebab ingkar, maka dia keluar daripada Islam. Tapi siapa yang tak melakukan solat dengan sebab dia leka, dengan sebab dia malas, maka dia mendapat dosa yang besar. Kalau dia itu melazimi tinggal solat itu, dia merupakan orang-orang yang pembuat dosa besar. Ashabul kabair dia panggil. Dalam bahasa Arab dia panggil pemilik dosa-dosa besar, menjadi rutin ataupun kebiasaannya melakukan dosa-dosa besar. Na'udzubillah. Wa qad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li Muadz. Nabi dah kata kepada Muadz bin Jabal, ma min abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa harramahu Allahu 'alan nar. Siapa-siapa di kalangan hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang mengucap, yang bersaksi, yang mengaku bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hamba Allah Subhanahu Wa Taala dan pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali Allah mengharamkan baginya neraka. Siapa yang mengucap, siapa yang bersaksi 2 kali syahadah dengan makna dan pengakuan dalam hati, Allah akan mengharamkannya baginya neraka.
Ya, maka hari ini nampak macam tak adalah isu solat. Tetapi dia dah bagi tahu dah tadi, dalil-dalil yang sebelum ni kita baca menunjukkan bahawa solat itu membawa, siapa yang meninggalkan solat itu membawa kepada kekufuran. Siapa yang kufur masuk neraka, khalidina fiha, kekal dalamnya. Siapa yang solat dia tidak kufur, maka dia akan masuk syurga. Kalau dia ada dosa-dosa, dia akan diseksa dululah. Okey. Wallahu alam. Jadi Imam Az-Zahabi dia habiskan bab yang keempat ini, dosa meninggalkan solat ini, dengan dia kata fa muakhirus salah an waqtiha sahibu kabirah. Orang-orang yang yang melewat-lewatkan solat daripada waktunya, dia adalah pemilik dosa besar. Astaghfirullahalazim. Kadang-kadang kita ni itulah kadang-kadang memang lewat banyak sangat, leka banyak sangat, naudzubillah. Maka siapa-siapa yang melewat-lewatkan solat dia daripada waktu dia, dia adalah orang yang buat dosa besar. Termasuk dalam kategori orang yang leka. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun, itu wa tarikuha bil kulliyah. Dan orang yang meninggalkan solat secara keseluruhannya, iaitu solat yang satu je. Satu solat je pun. Satu solat je, siapa yang biasa tinggal. Kadang-kadang ada orang ni, wallahualam, moga Allah bantu dia lah. Moga Allah bantu dia. Dia selalu tinggal solat asar contohnya. Dia selalu tinggal solat isyak. Dia selalu tinggal solat subuh. Susah benar dia nak bangun subuh. Kadang-kadang ada orang dia salah faham. Dia bangun lewat je subuh, dia bangun dah terang, matahari dah naik, tiba-tiba dia kata Allah terlepaslah waktu subuh, dia pun pergi kerja, tak payah solat. No, dia kena solat masa ketika itu. Ketika itu dia solat. Apa-apa saja solat, apa-apa saja jenis solat, kalau kita tertidur, kita tak sedar, kita bangun ketika mana pun, masa itu kita kena solat. Tunaikan dulu hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Maaf bertanya Ustaz, tidak dibaca amalan lain jika seorang itu tidak dibaca amalan-amalan lain jika seorang itu tidak solat sekalipun sangat berbuat baik kepada bapanya. Tapi bagaimana agaknya kalau lelaki itu hanya solat Jumaat saja? Okey, soalan ni complicated ni. Sekejap. Tidak dibaca, tidak dikira kot, tidak kira amalan-amalan lain. Okey, jika seorang itu tidak solat. Okey, itu sebab dia ada hadis yang Nabi sebut awwalu ma yuhasab. Dia hadis tu banyak sebenarnya. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati min amalihi as-salah. Perkara pertama yang dihisap pada hari kiamat di kalangan amalan-amalan dia adalah solat. Dia ada sambungan lagi. Lepas tu dia buat baik kepada ibu bapa. Tapi tak solat itu tengok. Tak solat itu tengok. Okey. Jadi solat itu merupakan satu perkara yang awal-awal dihitung. Jadi kalau awal-awal dah buruk, makna dia walaupun yang lain tu elok, adalah pahalanya. Adalah pahala, tapi nak ceritanya solat itu awal-awal sekali dihitung. Okey. Lepas tu dia buat baik kepada ibu bapa. Dia buat baik kepada ibu bapa, kalau ikut pendapat ulama dikira. Sebab kalau solat itu tidak khusyuk contohnya. Dia solat tetapi tidak khusyuk. Okey. Dia solat tapi tak sempurna contohnya, tak berapa cantik lah solat dia tu. Okey. Dia solat, dia cuba melakukan solat dengan baik. Tapi dia solat dia berbanding dengan solat orang lain yang bagus, berbezalah. Tapi kalau solat dia tu, contohnya kalau dia tak solat, itu masalah. Kalau dia tak solat macam kita kata tadi, kalau dia tak solat dengan sebab dia ingkar, dia dah keluar daripada Islam. Kalau dia buat baik dengan mak ayah dia pun, tak ada guna lah. Tak ada guna. Okey. Jadi dia kena solat dulu. Okey, dia kena solat dulu dan dia kena pastikan solat itu terjaga. Tapi kalau seorang itu solat Jumaat saja, okey. Ini pun konteks dia sama je, kita kena faham basic dia. Kalau dia solat Jumaat saja, okay, hari-hari lain dia tak solat pun. Dia tak solat tu kenapa? Dia malas ke ataupun sebab dia ingkar? Kalau dia ingkar, memang ulama ijma'. Ingkar ni makna dia kata solat ni tak wajib lah. Solat ni menyusahkan aku lah. Solat ini ni lah apa semua. Itu ulama ijma'. Di kalangan para ulama terkeluar dia daripada
keluar dari Islam. Tapi kalau dia Allah nak solat, aku nak sebenarnya solat, aku nak tapi tak solat juga, aku nak. Biasa kita tengok situ. Aku nak pakai tudung sebenarnya tapi belum lagi lah. Aku nak sebenarnya pakai tudung, aku tahu. Ya, nantilah dulu tu kadang-kadang itu adalah satu ayat orang yang belum kuat iman dia. Belum kuat iman dia, dia tidak ingkar. Kita ni bukan senang-senang nak mengkafirkan orang tambah-tambah dalam bab politik yang semakin hangat ni, negara kita ni nak cari jalan ni nak kafirkan orang. Kita kena hati-hati dalam bab ini. Kita kena hati-hati dalam bab ini. Hati dia Allah saja yang tahu. Jadi kalau dia itu dia nak solat, dia tidak ingkar. Kecuali kalau dia kata solat ni menyusahkan lah, solat ni sepatutnya tak payah ada lah, solat ini tak betul pun sebenarnya, solat ini tak payah buat sebenarnya. Dalam keadaan dia tahu Tuhan yang suruh. Ini yang membuatkan orang tu terkeluar daripada Islam, terkeluar daripada Islam. Jadi kalau dia solat Jumaat saja, dia dapatlah pahala solat Jumaat itu. Tapi solat-solat yang lain dia tak buat, maka teruklah solat dia tu. Okey, jadi amalan-amalan dia lain pun dia efek jugalah. Okey, sebab itulah amalan pertama yang dihitung. Lewat solat contohnya Isyak sekarang, sebab ini kita dah pernah bincang dah. Itu kita dah pernah bincang dah dulu. Lewat solat, terutama solat Isyak. Even solat Isyak pun dalam setengah-setengah mazhab ada yang amalannya dilewatkan sikit, sebab kadang-kadang dilewatkan sikit sebab nak menghabiskan pengajian. Dilewatkan sikit, tambah-tambah pengajian-pengajian dekat masjid. Okay. Ditambahkan pula waktu Isyak tu sendiri dia panjang. Keduanya, lewatkan sembahyang Isyak sikit dekat masjid dan jemaah terpelihara contohnya. Melewatkan sikit solat jemaah, solat Isyak contohnya disebab bukan solat Isyak saja. Saya pernah share dalam pengajian sebelum ni, kami berguru belajar Sahih Bukhari dan sebagainya kan. Bila datang waktu maghrib, kita ada sikit baki kita teruskan baca kitab tu sikit, sebab ini uzur yang syar'i, belajar ilmu agama dan sebagainya. Lepas tu datang pula anaknya hantar teh, minum dulu teh. Jadi itu adalah isu datang hidangan makanan bila sebelum solat, itu ada hadis dia. Kita makan dulu dan minum dulu sekadarnya lah, bukan minum sampai makan sampai kenyang sampai makin lewat sembahyang, tak. Minum dan makan sekadarnya, kemudian kita solat, supaya masa kita solat itu hati kita tenang, tidak terikat dengan makanan dan minum dan perbahasan-perbahasan ilmu yang kita sedang belajar. Yang tak bolehnya tak buat apa-apa, yang tak bolehnya main game, yang tak bolehnya sembang-sembang biasa, sembang-sembang yang tidak manfaat, sembang-sembang gurau-gurau, teka-teki contohnya, yang melewatkan solat. Moga Allah ampunkan kita daripada perkara-perkara itu. Saya menegur diri saya sendiri dan juga para jemaah sekalian jugalah. Jadi lewat solat itu dengan tidak ada sebab-sebab syarak. Kalau ia lewat dengan sebab-sebab syarak, tidak ada masalah insya-Allah, selagi mana ia tidaklah lewat sangat. Itu sebab kalau kita tengok, dia bukanlah lewat sangat sampai belajar sampai pukul 3 pagi. Walaupun ada lagi waktu Isyak, tetapi itu dah terlalu ni sangat, sebab itu dah melanggar. Amalan para sahabat tidak sebegitu. Jadi itu sebab amalan para sahabat, praktis para sahabat juga dilihat dalam penentuan cara dan tata cara melakukan ibadat, kerangka peribadatan di dalam Islam itu. Jadi kena tengok betul-betul lah. Tapi kalaulah kita meeting, macam saya pernah sebut, kita chair meeting, lepas tu kita waktu solat datang, meeting kita akan habis lambat lagi, kita berhenti sekejap dalam 5 minit, 20 minit, lepas tu masuk balik, itu tak ada masalah. Okey, janji dengan syaratnya ada kerja-kerja yang dibenarkan oleh syarak dan benda tu datangkan faedah yang besar. Tapi sebaik-baiknya kita berhentilah untuk solat kalau kita boleh kontrol lah. Tapi kalau macam kelas-kelas online macam ni kan, adalah sedikit mungkin kesulitan bila kita berhenti keluar dan sebagainya. Wallahu alam. Takut nanti takut akan drag, ganggu waktu kuliah depan dan belakang daripada kita dan sebagainya. Anak saya selalu asyik terkeluar angin menyebabkan dia rasa benci nak solat. Kalau dia sakit, okey, kena tengok sebab dia bila bercakap bab sakit, kena tengok sama juga macam orang yang tidak lawas kencing ataupun ada najis yang keluar daripada badan, tak kira lah dengan sebab apa pun, ulama boleh kata letak tutup dan
ya, dan melakukan solat macam biasalah walaupun air kencing ataupun ada najis yang keluar daripada tubuh itu berterusan sebab ia dah masuk dalam bab darurat, dalam bab rukhsah lain lah tu, itu cerita lain dah. Tapi kalau orang biasa tak ada apa-apa, kena tunggulah benda itu selesai, tus dulu, cuci dulu dan solat walaupun lewat sikit. Walaupun lewat sikit. Jadi kalau terkeluar angin, wallahualam saya tak pasti macam mana keadaan itu, tetapi kalau ianya berterusan, tidak ada gap langsung, maka teruskanlah solat macam biasa walaupun terkeluarlah, sebab itu yang dia mampu. Itu saja yang dia mampu. Cakap kat dia macam tu, dia itu saja yang mampu. Tetapi kalau gap keluar angin, boleh okey, yang pertama sekali kena refer dekat sebenarnya medical sebenarnya. Kenapa benda tu berlaku yang pertama. Lepas tu ada juga pemakanan kita yang membuatkan kita selalu keluar angin. Saya ingat dulu kalau macam tak silapnya kobis antaranya yang banyak buat angin, kedurian apa semua tu ada makanan-makanan yang buat kita banyak angin dalam perut dan keluar dan mengganggu. Jadi ini kena jaga juga. Tapi kalau semua 2-3 benda yang kita buat ini dah kita kaji, dah kita diagnose dah memang sebenarnya memang ada masalah dengan badan kita, diri kita, maka tengok gap dia. Maksudnya kalau gapnya 5 minit sebenarnya dah boleh solat dah. Jadi orang-orang yang begini mungkin dia solat cepat sikit lah. Dia baca qul huwallah je lah. Tak payah iftitah. Yang baca Fatihah, rokok pun sekejap, bangun. Ada tamakninah tapi sekejap supaya solat dia tu dapat dikerjakan dalam senggang waktu yang dia tidak terbatal wuduk dia. Jadi kita kena mudahkanlah dia. Cakap kat dia tak apa, semayang cepat sikit tak apa tapi jaga tamakninah. Semayanglah 5 minit tak apa, tak ada masalah. InsyaAllah. Masa solat dia jadi macam tu. Macam mana kita boleh pastikan? Kalau boleh pastikan, kena pastikan rasanya kena bawa jumpa doktor dululah. Tapi kalau waktu solat dia jadi macam tu, solat je lah. Solat je. Kadang-kadang setan sebenarnya. Kadang-kadang gangguan. Ada kawan saya tu memang masa cakap biasa-biasa sembang dekat warung kopi semua tak ada gagak pun. Ini ujian yang Allah bagi kepada seseorang. Moga Allah angkat ujian tu daripada dia, bagi dia mudah untuk buat amal ibadat. Ada dia bila nak semayang je, nak angkat takbir, kita bukan cakap tentang apa, tetapi kita nak bagi tahu ada yang Allah uji begitu. Jadi kesian dekat dia. Nak angkat bunyi macam lidah macam kena tarik contohnya. Saya bukan bercakap tentang mistik, tetapi dia ada gangguan. Bila nak solat jadi macam tu. Lama dia nak solat, kadang-kadang kesian tengok dia. Ada juga mungkin yang ni juga, kenapa masa solat dia jadi macam tu, betul tak? Kenapa masa solat dia jadi macam tu? Mungkin ada wallahualam kalau ada gangguan, maknanya kalau masa solat dia jadi macam tu, teruskan solat. Wallahualam, teruskan solat sebab itulah yang dia mampu untuk buat. Jangan cakap dekat dia batal. Tak, suruh dia cakap. Suruh dia solat insya-Allah. Suruh dia doa banyak-banyak, semoga benda ni hilang daripada dia insya-Allah. Jangan kita kadang-kadang bila macam nak cakap, sampai dia rasa benci tu ya memang ujian untuk dia. Cuma kita kena bagi motivasi dekat dia insya-Allah. Kita sama-sama dalam jemaah ni kita sama-sama doa supaya hamba Allah Taala ini terbebas daripada ujian ini dan boleh melakukan solat dengan baik. Tapi kita bagi je dia semayang, macam biasa. Kalau hari masa tempat lain dia tak keluar angin, tiba-tiba masa solat dia keluar angin, solat je insya-Allah. Bagi dia macam tu je. Suruh dia ambil wuduk dan solat macam biasa. Keluarlah sebab itu je yang mampu dia buat. Nak tanya hubungan silaturahim dengan kelas Quran tajwid yang mana lebih afdal? Tengok kalau kelas tajwid itu boleh kita tengok rakaman, jagalah silaturahim. Kalau tak boleh tengok rakaman pun, kalau silaturahim, okey, silaturahim tu tengok keadaannya juga. Dia ada banyak keadaan, banyak situasi sebenarnya. Silaturahim macam mana? Kalau kita balik kampung, dan masa itulah kita nak buat silaturahim kita nak bersembang, nak jaga hubungan kekeluargaan kita, dan waktu lain kita payah, jaga silaturahim dulu. Sebab tajwid ni ada banyak keadaan juga. Tajwid ini kita boleh belajar masa lain. Tapi boleh belajar tajwid ini dengan banyak guru. Sekarang ni YouTube ada, kita boleh baca, kita boleh tengok sikit-sikit kan. Tapi kalau bab silaturahim memerlukan kita balik kampung, bukan senang kita nak balik kampung sebab menjaga silaturahim juga wajib. Tambah-tambah kalau kelas Quran dan tajwid itu, adalah ada rakaman, boleh tengok, kita kena berkorbanlah sikit sebab kita menjaga silaturahim. Ziarah anak je. Okey, kalau ziarah anak tu silaturahim juga sebenarnya, tapi kalau ziarah anak itu boleh kita ejah masa, kita ejahlah masa.
Okey, ziarah anak ni biasanya anak-anak kat asrama, anak-anak kat tempat lain sebenarnya kita boleh adjust masa sebenarnya. Kita boleh adjust masa. Kelas tajwid kita boleh uruskan insya-Allah. Semoga Allah memudahkanlah. Semoga Allah memudahkan kita semua insya-Allah. Saya rasa kita tak habis lagi. Saya rasa kita boleh sambung lagi Ustaz ya. Ada kelas lain kan? Ada sikit je lagi kat ujung tu, tapi tak apalah, saya masuklah lepas ni nanti. Sebab dah habis kan? Dah habis waktu kan? Sebab kita orang ada meeting sebenarnya Ustaz HK Spark. Okey, insya-Allah. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey, terima kasih. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz Muhammad Azhar atas sudah berkongsi ilmu mengenai dosa-dosa yang keempat ini, dosa meninggalkan solat. Ya, semoga Allah menjauhkan kita dari dosa-dosa besar tersebut. Dan Ustaz, kita tutup dulu dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.